Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, mengenai pertanyaan cikgu, adakah RPH saya ni untuk setahun? Ya, setahun dan bertahun-tahun. Kalau cikgu boleh ubah bahagian tarikh saja, cikgu boleh guna sampai tahun 2000 berapa yang di SKP ni masih valid. Okey. Baik, saya nak tunjuk cara RPH saya ni RPH PKPB. Ini saya share percuma saja dalam channel saya. Okey. So SMK atas request dari guru-guru sekolah menengah. Saya tak buat semua sekali, dah maksudnya dia tak ready lah. Okey. So kalau cikgu nak, cikgu request lah. SK pula. Ni subjek SK. Kalau SJK boleh juga saya bantu, tapi untuk yang tulisan bahasa Cina dan bahasa Tamil tu saya tak boleh nak bantu lah. Okey, so untuk bahasa Arab dalam proses, masalah dia saya untuk ayat bahagian aktiviti tu nak translate ke bahasa Arab, dia jadi lari dari segi maksud. So kalau boleh guna tulisan Jawi tapi bahasa Melayu untuk bahasa Arab di bahagian aktiviti lah. Yang lain tu memang ada bahasa Arab lah. Aktiviti, set indaksi dengan penutup. Kalau boleh guna tulisan Jawi, maksudnya memang dah ready lah untuk bahasa Arab ni. Sebab saya tengah translate lagi, tak tahu bila nak siap lah. Sebab saya ada banyak tempahan dari guru-guru sekolah menengah. Okey, so ada juga tempahan dari guru-guru pendidikan khas. Okey, untuk subjek pendidikan khas tak banyak lagi, matematik dalam proses. Okey, so saya nak tunjuk cara macam mana cikgu nak guna dalam masa setahun tu. Dalam cuti sekolah ni sangat sesuai lah kalau cikgu dapatkan RPH ni, sebab cikgu boleh study siap-siap. Okey, kita buka RPH Science. Okey, untuk Science dia tak ada bahagian PKJR, dia tak ada bahagian CV. Okey, dia cuma ada RPH biasa harian dan RPH pentaksiran khas untuk pentaksiran gabungan. Dalam RPH biasa ni pun boleh buat pentaksiran. Okey, dalam RPH biasa ni pun boleh buat pentaksiran. Baik. So macam mana nak guna? Okey, first kalau cikgu contohnya lah lesson pertama untuk darjah 1 adalah minggu transisi. Okey, so pastikan minggu pertama, tarikh. Okey. Kemudian bilangan pelajar yang hadir. Okey, contohlah hari pertama tu semua hadir kan, 20 orang. Sini saya bagi sampai 52. Okey. Kelas pilih. Okey. Di sini just klik dan pilih. Kalau cikgu nak ubah, cikgu ubah bahagian data. Ni, bahagian data ni. Boleh ubah tarikh, kelas, masa boleh ubah. Minggu pun boleh tambah lagi sampai berapa minggu yang cikgu nak. Okey, EMK pun boleh ubah di sini. Nilai murni PAK 21 semua ni boleh ubah di sini. Dah ada data mentah. Okey, yang tu nanti saya tunjuk macam mana nak ubah EMK apa semua tu. Okay, so dalam ni dari segi tema, tajuk, okay, dia ada formula di atas. Bila ada formula ni maksudnya tak perlu cari button scroll down lah. Macam ni ada button ni. Cikgu kena buat pilihan. Yang ni tak ada pilihan. Okay, tak ada pilihan. Okay. Dari sini ni semua di sini tak ada pilihan. Untuk sains, kalau cikgu klik
tiba-tiba cikgu jumpa ada pilihan, cikgu kena pilih dari template RPH tu. Tapi kalau tak ada, cikgu jangan cari sini, cikgu buat pilihan di bahagian data RPH. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini tak ada pilihan. Sampai sini tak ada pilihan. Okey. So, bila cikgu klik ni, 1, maksud dia bila cikgu pergi data RPH, dia adalah mewakili nombor 1. Maksudnya lesson yang pertama tu nombor 1 di sini. Apa-apa yang cikgu nak ubah, di sini hanya boleh ubah dari segi, kalau cikgu nak ubah terus di sini ayat dia, cikgu boleh double klik terus di bahagian data RPH. Okey. Maksudnya cikgu boleh ubah tema, tajuk, SK, SP dan objektif. Cikgu boleh ubah terus di sini. Okey. Kalau cikgu tak nampak benda-benda tu, cikgu scroll kat sini, dia ada lah. Okey. So, cikgu boleh ubah terus dari sini. Kalau yang set index ni, dia ada button dia. Cikgu kena buat pilihan dari sini. Okey. Dia ada sampai hujung tu, dari set index sampai hujung tu, buat pilihan lah. Okay. Contoh dalam minggu transisi ni, cikgu tak boleh ubah. Dekat page ni tak boleh ubah. Cikgu hanya boleh ubah bahagian ni je. Untuk sains. Okey, subjek lain tu cikgu kena pastikan bahagian mana yang ada data. Okey. Yang tadi bahagian tu, bahagian kaedah pentadsiran dan tahap penguasaan. Kalau tak ada, just delete. Delete dia tak akan hilangkan apa-apa pun. Okey, masih ada. Fungsi button tu masih ada. Okey, yang ni semua kena buat pilihan dekat data RPH. Yang ni boleh pilih direct. Yang ni dekat data RPH. Dan catatan pun boleh pilih direct. Okey. So, kalau contoh refleksi ni, ada setengah sekolah dia tak mau yang bertype, dia nak tulis tangan. So, cikgu just delete saja, buang. Nanti print, tulis tangan. Okey, kemudian data RPH. So, cikgu tengok dalam masa cuti ni, cikgu boleh buat siap-siap. Okey, minggu transisi, cikgu nak buat apa? Okey, cikgu buat pilihan di sini. Okey, cikgu nyanyi ke? Kita buat gallery work pun boleh, buat fan and paint. Cikgu ada idea tu untuk buat, cikgu klik. Okey, kemudian semua ni cikgu just klik je. Nyiapkan latihan ke. Okey, ini penutup lah. Okey. Ini yang saya bagi ni, yang cikgu buat pilihan sini ni, ini adalah aktiviti set induksi. Macam-macam jenis aktiviti yang cikgu boleh pilih. Sebab tu saya buat ni, sebab saya nak cikgu tahu pelbagai set induksi. Kadang cikgu tak ada idea, cikgu boleh buat tapi cikgu tak ada idea. So, idea dia ada di sini. Just klik-klik. Kalau cikgu ada idea baru, cikgu boleh tambah. Tapi bukan di sini, cikgu tambah semua yang di sini, dari set induksi ni. Di mana yang cikgu boleh tambah, di mana yang cikgu boleh delete, cikgu pergi bahagian data. Tapi saya ni, saya tak protect sheet. Cikgu bebas untuk belajar. Kalau salah, cikgu terdelete ke apa, cikgu tak boleh nak alter. Cikgu just ambil semula yang template yang asal yang saya dah send tu. Dia tak akan hilang. Okey, dia tak akan hilang. Okey. So, di sini yang cikgu kena ubah. Macam mana cikgu nak ubah? Cikgu kena double click. Double click. Okey. Kalau cikgu nak tambah pula, tambah dekat bawah. Dekat bawah ni kan kosong. Cari dekat bawah yang kosong tu, double click juga. Okey. So, kalau cikgu dah tulis-tulis, lepas tu tiba-tiba, sebab bila cikgu tulis dalam ni, dia akan jadi panjang, dia tak akan jadi berjarak macam ni. Okey, dia akan direct. So, bila cikgu dah habis satu-satu ayat, cikgu nak mula ayat lain, cikgu tekan alternate, enter. Dia akan pergi seterusnya. So, kalau cikgu tekan enter, dia akan pergi kepada
kotak yang ni bawah ni. Okey, kalau cikgu nak dia masih enter tapi dalam kotak yang sama, cikgu tekan alternate enter. Okey. So tapi ni banyak dah ni. Kalau cikgu ni tak rasanya ulang-ulang ni kan tak habis ni. Okey, kalau cikgu nak tambah tak ada masalah lah. Okey, so yang ni semua ada untuk CNDAC saja ada 24 aktiviti pelbagai. Untuk aktiviti PDP berfokuskan PAK 21 ada 32. Yang biasa pun ada, yang tak ada, yang saya tak letakkan PAK 21 dalam tu. So kenapa saya letakkan siap-siap Fan and Pick apa semua tu? Sebab saya nak cikgu hafal apa aktiviti di dalam Fan and Pick, Gallery Works, Hot Seat, semua tu saya nak cikgu hafal. Okey, ada cikgu dah buat elok dah RPH, tapi cikgu tak tahu adakah aktiviti tu Fan and Pick atau apa dia, kan? Hentam sajalah, kan? Jadi saya tak mahu yang hentam-hentam sajalah tu. Dan saya sendiri pun saya tak boleh ingat, ada banyak. So sebab tu saya letak siap-siap dalam tu. Jadi kalau dari segi susunan, kalau dari segi ayat-ayat ni dia tak sesuai dengan aktiviti cikgu boleh ubah je. Cuma cikgu perlu tahu Fan and Pick tu apa dia, apa aktiviti di dalam tu. Cikgu boleh ubah sesuaikan dengan cikgu punya RPH pada hari tu. Okey, so untuk refleksi saya sediakan pelbagai, bukanlah satu je memanjang kan. Saya sediakan 22 refleksi cikgu. Okey. So, kalau cikgu nak ubahkan tambah pun di sini juga. Okay, dekat data RPH ni, cikgu buat pilihan. Okey, jangan guna yang saya bagi kalau tak sesuai. Cikgu buat pilihan di sini. Buatlah pilihan. Untuk lesson pertama tu buat pilihan sampai ni. Okey, cikgu klik. Sebab tu saya kata saya nak cikgu buat sendiri RPH tu. Tapi ayat tu memang saya dah sediakan siap-siap, cikgu just pilih je. Kalau cikgu nak tambah pun tak ada masalah. Okey, nombor 2. Okey. Nombor 2 pula apa dia? Kemahiran saintifik, memerhati. Objektif ni ubahlah. Objektif ni cikgu boleh ubah. Cikgu double klik di sini je terus. Ubah di sini. Okey. So, okey, ini semua cikgu klik. Kira sampai 10 ke dulu cikgu buat. So, bila dah cikgu dah buat dalam RPH ni, cikgu just buat pilihan nombor. Nombor lesson yang pertama, minggu transisi. Lepas tu, mungkin cikgu kelas 1, masa tu cikgu kelas 1B. Tukar kelas. Okey, tukar masa. Kan? Tukar hari, mungkin hari yang sama. Tukar masa. Okey. Kalau minggu transisi tu minggu kedua pun masih minggu transisi, tak payahlah ubah lesson. Kan? Tak payah ubah lesson. Bagi dia biar ada macam tu. Okey. Contohlah minggu kedua pun masih minggu transisi. Tak payah ubah lesson. Kalau cikgu nak ubah bahagian CNDAC, pergi dekat data RPH, ubah bahagian CNDAC nombor 1. Sebab dia nombor 1. Nombor 1 ni mewakili nombor 1. Mewakili nombor 1. Okay. Tak kira lah cikgu, bukan mewakili minggu. Mewakili nombor 1 tu adalah lesson yang pertama. Maksudnya, tak kira lah kalau minggu kedua masih guna lesson pertama, gunalah. Kalau nak ubah dari segi yang lain tu, ubahlah. Ubah di bahagian data RPH. Okay. So, di sini buat pilihan. Kalau ada pentaksiran, buatlah pentaksiran. Apa tahap penguasaan yang cikgu nak nilai. Sebenarnya tahun 1 ni dalam minggu transisi, cikgu boleh buat pentaksiran awal. Okey, boleh buat pentaksiran awal. Cikgu boleh nilai hingga TP3. Sebab cikgu nak buat sebagai TOV cikgu.
tahun 1 TOV, sebab tahun lepas tak ada lagi kan TOV untuk tahun 1. So cikgu boleh rancang awal-awal, ataupun cikgu nak buat dalam bulan 3 masa cikgu buat PDP biasa tu, cikgu nak buat pentadsiran awal sebab kita nak rancang ATR, kita nak tengok target kita untuk tahun 1. So kita kena buat juga pentadsiran untuk diambil sebagai TOV. Okay, so ini RPH. RPH ni just klik dekat nombor. Yang pertama cikgu klik dekat nombor. Yang kedua cikgu pilih minggu, tarikh. Ni kena ubah lah. Okey, bila cikgu dah settle di bahagian data RPH ni, cikgu dah buat pilihan apa semua sesuai dah tu. Okey, kena rajin lah sikit. Okey, lepas tu kelas mana cikgu mengajar. Okey, yang hari tak perlu ubah. Berapa bilangan murid ni, kemudian lah baru cikgu, kalau cikgu nak tulis manual tangan pun tak apa. Okey, tengok pada kehadiran. So masa ubah. Lepas tu bila cikgu klik sini, tak payah ada formula, tak payah ubah, ada formula tak payah ubah, tak payah ubah. Okey, semua ni kriteria kejayaan. Kalau yang sekolah TS 25 tu, yang ni je lah beza dia, ada kriteria kejayaan. Cikgu just double klik dalam ni, cikgu bubuhlah kriteria kejayaan cikgu. Okey. So sendasi, kalau tak sesuai boleh buat di sebelah sana tu. Ini tak payah. Okey, tak payah. Tak payah. Tak payah, yang ni semua tak payah. Yang ni kena buat, yang ni kena buat kalau ada pentadsiran. Yang ni kena letak kalau sekolah tak mau bertaip, tulis tangan, tak perlu isi apa-apa, just kosongkan. Yang ni pun tak payah. Yang ni pun tak payah, tak payah di sinilah, tak payah isi di sini. Tapi sebarang perubahan, sebarang pengisian boleh pergi dekat data RPH. Okey, so latihan tak payah, yang ni boleh buat pilihan. Okey, bila dah selesai, cikgu boleh pilih kelas. Kalau subjek yang sama, cikgu mengajar kelas 1B. Okey, ini 1A. Okey, so bila cikgu dah settle tu, cikgu just pergi file, print. Cikgu print je lah. Okey, cikgu just print. Okey, so cikgu print. Dia page pertama je. So cikgu print. Okey. Lepas tu dah siap print. Mungkin hari yang sama cikgu juga mengajar subjek tu untuk kelas 1B. Cikgu tukar kelas, tukar masa. Okey, tukar masa. Okey, aktiviti kalau semua sama, just pergi file, print. Kelas je tukar. Okay. So kalau hari berikutnya pula, kalau hari berikutnya lesson yang lain selain daripada minggu transisi ni sampai 2 minggu, 3 minggu selalunya. So untuk minggu yang keempat tu, cikgu bolehlah buat pilihan yang kedua. Minggu keempat, tarikh bila minggu keempat tu? Kan, dia mula bila? 27 ke? Kan, ataupun habis dah Februari kot. Kan, dia pilihan kelas. Dia kan, ni yang jadi lain dia tak jadilah minggu transisi tu. Saya kata boleh guna bertahun-tahun. Hanya perlu ubah di bahagian tarikh ni. Juga update kalau 2000 sekarang ni 2021. Cikgu nak tukar pula, cikgu jadikan 2022. Tak ada masalah. Kalau cikgu rasa susah, cikgu dapatkan dari saya tahun 2022 pula. Kan? Ni takwim dia. Dekat takwim ni, cikgu boleh buat pilihan adakah yang untuk PDPC ke apa semua. Ya, dekat RPH yang gabungan ni, yang ni khas untuk pentadsiran gabungan. Okey.
Mungkin cikgu buat ujian kan. Secara bergabung cikgu nak gabung. Okey, dia ada pelbagai aktiviti yang cikgu boleh buat juga di situ. Okey, gabung-gabung je. Jadi satu ni, nun ni apa semua. Okey, ini semua kotak ni kena buat pilihan. Okey, semua ada button. So, cikgu buat pilihan sendiri. Okey, minggu keberapa cikgu buat pentaksiran apa semua tu lah. Okey, bila cikgu buat pentaksiran, tak kira lah sama ada pentaksiran dekat RPH dia dekat sini ataupun pentaksiran dekat keseluruhan ni, cikgu catat bila cikgu buat. Saya sediakan dah siap-siap dengan tarikh. Okey, cikgu just klik pada button dia. Okey, ini bukti cikgu buat pentaksiran selain daripada RPH. Okey, bukti pentaksiran cikgu. Okey, pentaksiran tak semestinya berlaku setiap hari. Pentaksiran tak semestinya dirancang. Kalau cikgu rasa cikgu nak taksir pada hari itu, baru terfikir terlintas pada hari itu, cikgu boleh je terus buat pentaksiran. Mungkin cikgu nampak peningkatan pada pelajar pada masa yang sama, cikgu boleh untuk sebilangan pelajar, untuk semua pelajar terpulang kepada cikgu. Dan pelajar hanya haruslah sentiasa dibimbing untuk mencapai tahap penguasaan minimum iaitu TP3. Sekiranya pelajar tidak mampu untuk mencapai TP3, perlulah dia rujuk kepada guru pemulihan ataupun guru kaunseling. Mungkin dia ada masalah dari segi keluarga dan belakang dia, mungkin kita tak tahu kan. Masalah nakal tu, okey, tak mau nak ikuti pembelajaran. Yang tu bukan masalah dia tak boleh mencapai, tapi sebab dia nakal, so dia kena rujuk kepada pakar-pakar yang ada dekat sekolah. So semoga kita dapat membuat pentaksiran yang lebih telus, okey, selepas ini, dan tidak bergantung hanya kepada ujian semata-mata. Banyak cara pentaksiran cikgu yang cikgu boleh buat. Okey, sekian, terima kasih.